بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن، والحمد لله الذي من علينا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي من علينا بشهر الصيام، شهر رمضان، شهر المبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو حبيبه وصفيه وخليله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hendaklah kita ketahui bahawasanya antara amal ibadah yang sangat-sangat menghampirkan seorang hamba hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah as-salah. Seperti mana yang telah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh hamba-Nya adalah as-salah. Dan hakikatus salah itu tidak lain seperti mana yang telah disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salah fa innahu yunaji rabbahu. Inna salah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada as-salah di situ adalah hakikatus salah, hakikatnya salat. Apabila disebutnya hakikat, maka kita tidak boleh meleburkan akan hakikat ini, membuangnya. Tetapi hakikat itu muncul kewujudannya seperti mana yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintahnya, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Maka menunjukkan apabila seseorang itu salat, adanya munajat, maka dia telah salat. Seperti mana seseorang yang salat lalu dia mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, maka hakikatnya dia telah salat. Seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata lidzikri, dan dirikanlah salat semata-mata untuk mengingatiku. Jadi itu adalah tujuannya hakikatus salat. Lalu kita mempelajari salat melalui uswatun hasanah, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul, dan kesempurnaan pada Rasulullah itu pada sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, paling mengenalnya ma'rifah, paling mengenalnya Quran, paling memahami akan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan paling memahami hukum hakam dan perundangan dalam Islam. Lalu apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang as-salat, maka mahu tidak mahu pemerhatian pada jiwa kita, hati kita perlu padanya. Kerana tidak lain itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Fatiris samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan juga bumi, dan tidak lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu baginya itu menghadapkan seluruh daripada jiwanya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu ada zahir dan batinnya. Seperti mana nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat zahir dan batinnya. Seperti mana juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu ada zahir dan batinnya. Seperti mana kitab Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh baginda Rasul, sesungguhnya Quran itu mempunyai zahir dan batinnya. Bahkan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan zahirnya Quran tafsirul Quran, batinnya Quran adalah ta'wilul Quran. Sebagian pendapat antara ulama ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita arti tentang as-salat dikaitkan dengan munajat, dan dikaitkan dengan mukallamah, mulatifah, dikaitkan juga dengan musyahadah, muraqabah,
Seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang usul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, iaitu kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah seperti mana kamu melihatnya. Sekiranya tidak mampu bagi kamu demikian, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka di sini adalah halawah musyahadah, muraqabah. Seseorang perlu mempunyai satu rasa sehingga merasai Allah Subhanahu wa taala melihatnya, kerana tidak mempunyai kemampuan baginya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak mustahil seseorang itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan basirahnya, mata hati, seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling terbaik yang mengenal, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga munajat itu perlu juga kita mengetahuinya. Tidak lain kerana itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Rasulullah membina hubungannya dengan Allah dengan munajat tersebut. Dan kita mengakui bahawasanya lemahnya pada diri kita untuk memahami perkara ini. Tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala berkuasa dalam menentukan sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka di sudah akidah di sunnah wal jamaah kita berpegang bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Maka tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak berkuasa atasnya untuk memberi kefahaman kepada kita bagaimana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah munajat kita itu dimulai dengan menghadapkan jiwa raga kita, zahir batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dialah pencipta langit dan juga bumi. Ikhlas, tunduk lurus jiwa dan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah permulaan munajat, seperti mana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Muslim. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mendirikan salat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Itu adalah doa kita yang masyhur yang kita baca dalam salat kita, sama ada salat fardu ataupun salat sunat. Walaupun begitu, sebagian ulama menyatakan bahawasanya hadis ini lebih masyhur untuk dibaca pada salatnya qiyam kita, itulah pada salat malam kita, seperti mana yang dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Lalu kata Sayyidina Ali, itu yang aku dengar apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Ini permulaan munajat, tawajjuh namanya. Aku menghadapkan jiwa raga ke zahir batinku, itulah masuk wajah kepada Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan juga bumi. Fatir, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah Khaliq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, dan kita tidak mengenal ada Tuhan lain selain pada Allah yang Maha menciptakan. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha menciptakan seluruhnya di langit dan juga di bumi. Ini menunjukkan seluruhnya makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu munajat ini adalah satu munajat pengakuan bahawasanya Dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Lalu diri kita bermulainya dengan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanifan. Hanifan menunjukkan pada kelurusan, yakni kita tidak membawa jiwa kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita tidak membawa pada ketundukan kita, kita tidak bawa pada sujud kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan pengakuannya juga bahawasanya kita tidak termasuk orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga tidak mengakui adanya Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak menyembahnya. Kerana apa yang kita faham, kalimah asyhadu an la ilaha illallah, ialah pengakuan persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya tiada yang ma'bud, yang mawjud al-haq illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala.
Lalu apabila manusia memunculkan Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengatakan ini Tuhan, lalu kita menolaknya. Bahkan dari sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga mengatakan seseorang itu masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala apabila adanya satu pengakuan yang menjadi i'tiqad. Saya percaya ada Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala, cuma saya tak menyembah Tuhan tersebut. Seperti mana adanya wujudnya Allah, maka dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kafirlahkan dia. Jadi menunjukkan bahawasanya mentauhidkan Allah, mengisahkan adalah Allah Subhanahu wa taala adalah menafikan selain pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, seperti mana kalimat la di situ adalah nafiyah, menafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'bud mawjud, dan juga ilah al-haq, Tuhan yang al-haq. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu Sayyidina Ali lagi mendengar apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang lain, ada kalanya Sayyidina Ali datang ke rumah Nabi waktu malam. Lalu dia mengatakan, aku mendapati Rasulullah SAW sedang memulai salat malamnya. Lalu aku mendengar ini yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Ali menantu baginda Rasulullah SAW, suami kepada Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah SAW. Sesungguhnya salat yang dimasukkan adalah amal ibadah yang paling afdal, yang paling utama daripada sekiranya daripada ibadah-ibadah yang telah difardukan oleh Allah. Lalu dimulai dengan inna, itu kalimat tahqiq, tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Apabila disebut inna salati, maknanya semua yang berkaitan dengan ibadah salat. Dalam solat kita diperintah wa aqimus salata lidzikri, dirikan solat semata-mata untuk ingat aku. Maknanya solat adalah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala melalui dengan apa yang kita baca. Fa ya'lamu ma yaqulun, hendaklah dia tahu dengan apa yang dibaca. Dia tidak tahu sekarang, mungkin dia boleh belajar sehingga dia mengetahui pada masa yang akan datang. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di sudut lughah bahasa Arab, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan. Sebagai ulama mengatakan di sini surah Al-Qadr. Sebagai ulama mengatakan itu adalah Quran. Lafaz ini fi'ilnya madhi, past tense, telah lepas. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, itulah Al-Quran, telah lepas. Walaupun begitu, pelaksanaan akan ibadah, pelaksanaan isikan dengan Quran itu mustaqbal, dia akan datang. Ini adalah satu hikmah yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu Quran telah sampai kepada kita, lalu pelajarinya, kefahamannya akan datang. Seperti mana juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui munajat surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina di situ adalah fi'il amr, tetapi hukumnya mustaqbal, akan datang. Maknanya kita mohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hidayah, petunjuk atas as-siratal mustaqim. Itu jalan yang lurus, itu adalah Islam. Jalan yang lurus itu adalah iman dan memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan bahawasanya salat itu hakikatnya mesti fa ya'lamu ma yaqulu. Dia tahu dengan apa yang dibaca. Kalau dia tidak tahu seluruhnya, jangan sampai tak tahu seluruh. Dia sudah qawaid fiqhiyah mengajar kita. Kalau sekiranya seseorang itu ataupun kamu tidak dapat mengamalkan seluruhnya, tetapi jangan meninggalkan seluruhnya. Amal dengan sekadar apa yang kamu mampu. Seperti mana solat tarawih, solat qiyamul lail. Kalau sekiranya kita tidak mampu, seperti mana dengan satu jumlah 8, 10, 20, akan tapi jangan sampai meninggalkan keseluruhannya. Buatlah sekadar yang kita mampu. Itu pada kawan fiqhiyah yang mengajar kita dan menyelamatkan kita sebenarnya. Seperti mana ada seseorang yang uzur, dia tidak boleh solat witir 3 rakaat.
maka dia mampu untuk solat witir 1 rakaat walaupun dalam keadaan duduk sekalipun, maka solatlah daripada dia tidak melakukannya langsung. Itu kawaid fikih yang mengajar kita. Lalu itulah inna salati, sesungguhnya salatku. Lalu apabila dikaitkan hubungan salat, faqra'u ma tayassara minal Quran, lalu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah apa saja dalam Quran itu. Kamu baca apa yang mudah buat kamu. Mana Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan bagi kita, memberatkan bagi kita untuk membaca surah yang tak mampu bagi kita untuk membacanya kerana kita tak mampu untuk menghafalnya. Kita tak mampu nak membaca keseluruhan surah Al-Baqarah. Baginda Rasulullah SAW juga pernah solat malam. Para sahabat belakang. Lalu ada seorang sahabat meriwayatkan, lalu Rasulullah SAW memulai solat malam Nabi dengan membaca surah Al-Baqarah pada rakaat yang pertama. Kemudian Nabi pun selesai rakaat pertama, naik rakaat kedua, Rasulullah SAW membaca surah Ali Imran dan juga surah An-Nisa. Walaupun mungkin pada ketika itu Quran belum turun seluruhnya, tapi ulama dalam masyarakat hadis ini mengatakan 2 rakaat awal saja Rasulullah membaca hampir 5 juzuk Quran. Di baginda Rasulullah SAW. Bagi Nabi itu faqra'u ma tayassara minal Quran. Mudah bagi Rasulullah SAW. Bagi kita tidak sampai demikian, maka bacalah, ulanglah berapa puluh kali sekalipun walaupun dengan surah Al-Ikhlas. Kerana Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, itu solat qiyamul lail, solat pada waktu malam, solat malam yang bagaimana yang afdal? Lalu kata Rasulullah, yang berdiri lama. Maksud diri lama tentu bacaannya pun panjang, banyak yang dibacanya. Tapi saya tak mampu nak baca ayat yang banyak-banyak kerana saya juga tidak menghafalnya. Lalu kita boleh membaca dan mengulang. Qul huwallahu ahad, itu ada 4 ayat, diulang 10 kali jadi 40 ayat. Baginda Rasulullah SAW ada kalanya solat subuh 60 ke 100 ayat. Itu solat subuhnya baginda Rasulullah SAW. Lalu apa maksudnya di sini? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Maknanya baca apa yang mudah buat kamu daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, dan inna salati mesti ada munajat mukallamah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW mengajar kita munajat itu adalah bisikan jiwa kamu, hati kamu, luahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana seseorang meluahkan cintanya pada seseorang, sesungguhnya saya mencintai kamu. Seperti mana baginda Rasulullah juga meluahkan cintanya kepada para sahabat. Hadirnya Mu'adz bin Jabal, orang antara sahabat yang sangat faham dengan agama, hukum fiqh, hukum dalam Islam. Ya Mu'adz, uhibbuka. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Tidak ada Rasulullah mencintainya, melainkan Allah terlebih dahulu mencintai Mu'adz bin Jabal. Jadi tidak lain, itu pengakuan. Lalu apabila kita salat, pengakuan kita juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi segala-galanya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tercantum di dalam inna salati, itu disebut mukallamah, berbicara. Seperti mana Rasulullah SAW mengajar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tak kala mana hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Idza qala al-'abdu, apabila kita membaca ar-rahmanir rahim, asna alaina abdi, hambaku telah memujiku, menyanjungku, menyanjung. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadha baini wa baina 'abdi wa ma sa'alaka. Ini hubungan aku dengan hambaku, dan dia akan dapat daripada apa yang diminta. Sehinggalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haulai, ini semua kalimah yang dibaca sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata Allah ni ada kursi. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini hubunganku dengan hambaku, daripada apa yang dia mohon maka dia akan dapat. Seperti mana Allah berfirman, qasamtu salatu baini wa baina 'abdi nisfain.
aku telah membahagikan salat antara aku dan hamba-Ku dua bahagian. Idza qala 'abdi, apabila hamba-Ku mula membaca alhamdulillahi rabbil alamin, lalu Allah Subhanahu wa taala pun menjawabnya, hamidani 'abdi, hamba-Ku telah memujiku. Itu mukallamah, merasai. Kata ulama di sudut iman, walaupun kita tak menghafal hadis ini secara lughatul Arabiah, tapi kita memahami kita sedang memuji Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pun menyebut kita yang sedang memujinya. Seperti mana juga kita menyebut sami'allahu liman hamidah. Kata Rasulullah, sami'allahu liman hamidah adalah Allah berbicara dengan lidah kamu. Allah telah mendengar orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan satu riwayat yang lain, apabila hamba itu mula membaca bismillahirrahmanirrahim, zakarani 'abdi, hamba-Ku telah mengingatiku. Seperti mana ini diriwayatkan daripada riwayat yang lain, apabila kita baca la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala pun berbicara, sadaqa 'abdi la ilaha illa ana, benarlah hamba-Ku yang berbicara, yang menyebut tiada Tuhan melainkan hanya Aku. Apa maksud di sini? Ini mukallamah. Lalu di dalam inna salati, dalam salat kita mesti ada mulatifah. Iaitu apabila kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, mestilah dalam keadaan dengan jiwa kita, hati kita berlemah lembut, mulatifah. Seperti mana Allah juga berlemah lembut apabila dia berhubung dengan kita. Allahu latifun bi'ibadi. Allah Subhanahu wa taala Maha berlemah lembut dengan hamba-hambanya. Allahu latif, Allah Subhanahu wa taala al-latif, dia Maha berlemah lembut dengan hamba-hambanya. Lalu kita pun mulatifah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara berlemah lembut. Apabila kita membaca, maka kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, berlemah lembut dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana hati kita juga perlu dengan kelembutannya apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, mesti ada muraqabah, merasai Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Nyawa kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ada saja di antara kita yang mana Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya ketika mana dia dalam solat. Ada di antara mereka sedang sujud yang terakhir. Alangkah istimewanya kematiannya orang demikian, kerana itu keadaan dia paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang yang mati dalam keadaan demikian itu matinya husnul khatimah, ataupun seseorang yang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, 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 datang malaikat maut cabut nyawa dia. Itu adalah kematian husnul khatimah. Itu inna salati. Bahkan banyak lagi termasuk juga musyahadah, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala bukan dengan mata kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan seperti mana makhluk yang dia cipta. Ini adalah satu kurnia, karamah yang dikurniakan oleh Allah melalui hati seseorang. Wa nusuki, segala daripada amal ibadah kita, termasuk juga lah haji kita, puasa kita, itu sebagai yang ditafsirkan oleh ulama kita. Yang itu juga yang disyarahkan oleh ulama kita, kerana apa yang dibaca ini ada juga dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang memulai membacanya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu diambil oleh baginda Rasulullah untuk membacanya menjadi munajat di dalam salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi memahami apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Benarlah kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah millata Ibrahim, agamanya Ibrahim adalah Islam, hanifan, lurus, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengambilnya, lalu Rasulullah membacanya dalam as-salah. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan juga mati itu hanya untuk lillahi rabbil alamin, maka tidak ada tujuan lain. Tujuan hidup bukan untuk syurga, tujuan hidup bukan untuk lepas daripada neraka. Tujuan hidup yang utama lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajar kita solat bukan untuk kita melayakkan diri kita ke syurga Allah, tapi solat adalah melayakkan kita untuk mendapat rahmat lalu dapat syurga Allah. Apabila seseorang mendapat Allah
Subhanahu wa taala, dia akan mendapat rahmat, dia akan diberi keampunan, dia akan diridai, maka layaklah dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada dia mendapat keistimewaan daripada Allah dengan keistimewaan yang zahir dan juga keistimewaan yang batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita ini nikmat yang zahir dengan nikmat yang batin di dunia, bahkan di syurga juga ada nikmat yang zahir, ada juga nikmat yang batin. La syarika lah, tidak ada penyekutuan ada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesyirikan. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dikatakan dia itu ada sahibah, dia itu juga ada selain daripada dia, seperti dia. Tidak pada Allah, seperti mana Allah Subhanahu wa taala juga bersaksi atas zat dia, sehingga persaksian itu diambil oleh para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Demikian itulah yang telah diperintah Allah Subhanahu wa taala kepada diriku, mana kepada kita semua yang membacanya, kepada kita yang bacanya, seperti mana itulah perintah Allah tadi kita. Wa ana minal muslimin. Satu riwayat lain dibaca oleh Nabi, wa ana awwalul muslimin. Akulah orang yang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi munajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai di situ. Lalu kata Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan munajatnya, Allahumma antal malik, ya Allah, Engkau lah Maha Raja. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan hanya Engkau. Maknanya tidak ada yang ma'bud, mawjud, ila al-haq. Itu yang disebut oleh ulama lughah, ulama bahasa. Ma'bud yang layak untuk disembah, mawjud yang hakikatnya benar-benar wujud. Kita diwujudkan, diadakan oleh Allah. Allah memang telah wujud, tidak ada kaitan dia pernah tidak wujud. Al-haq yang sebenar-benarnya. Mereka Allah Subhanahu wa taala, itu pengakuan Nabi dalam munajatnya. La ilaha illa anta, anta rabbi, engkau adalah Rabb. Maknanya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, pemilik alam, itu Rabb. Itu sifat pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Anta rabbi wa ana abduka, aku adalah hamba. Ini pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajat. Ini juga munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi. Aku telah melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya aku lakukan. Ini Rasul yang menyebutnya, bukan seorang yang, bukan Nabi, bukan Rasul. Ini seorang Rasul dalam munajatnya. Zalamtu nafsi, seperti mana Nabi Adam alaihissalam juga pernah berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus alaihissalam juga pernah menyebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan menunjukkan kezaliman di sini, kekufuran, kesyirikan. Tetapi apabila hatinya lalai daripada mengingati Allah, bagi para Nabi, para Rasul, itu sebuah perkara yang salah buat mereka. Hadis baginda Rasulullah SAW, apabila hatiku itu lalai daripada Allah sedetik, maknanya sesaat, maka aku akan istighfar kepada Allah 70 marrah, 70 kali. Itu baginda Rasulullah SAW. Zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi, dan aku mengakui dosa yang telah aku lakukan. Aku mengakui ini. Wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'an, maka oleh kerana itu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku jami'an, seluruhnya. Ini munajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah sampai di sini saja munajat Nabi? Ini belum masuk munajat dengan kitabullah, belum masuk ayat Quran lagi, belum masuk. Baru munajat iftitah, permulaan pembukaan dalam as-salah. Lalu kata Sayyidina Ali, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meneruskan lagi munajatnya. Wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada siapa pun yang layak untuk memberi keampunan melainkan hanya Engkau, Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Nabi meneruskan lagi munajatnya, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Berilah hidayah petunjuk padaku agar aku dapat beramal akhlak yang baik, dan tidak ada siapa pun la yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada siapa pun yang dapat memberi akhlak yang baik ini melainkan hanya Kau jua ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, dan jauhkanlah aku daripada akhlak yang buruk, dan tidak ada siapa pun yang dapat menjauhkannya melainkan hanya Engkau jua ya Allah. Munajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi adakah munajat Rasulullah berhenti sampai di sini? Tidak juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bermunajat lagi. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu bi yadik wasyarru laysa ilaik wa ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu Rasulullah pun meneruskan munajatnya, labbaika wa sa'daik, aku sentiasa menyambut seruanmu ya Allah, sentiasa menyambut seruanmu untuk melaksanakan apa yang Kau suruh. Labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu bi yadik. Lalu Nabi meneruskan munajatnya, Nabi menyatakan dalam munajatnya, seluruh daripada kebaikan semua dalam genggaman. Engkau telah menyediakan kebaikan untuk hamba-hamba. Wasyarru laysa ilaik, dan seluruh daripada keburukan laysa ilaik, tidak dinisbahkan kepada. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pun memerintahkan manusia, sama ada jin ataupun manusia ini, untuk syirik kepada Allah. Dan keburukan syirik ini tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Bahkan seluruh kejahatan yang dilakukan oleh manusia tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia mengetahui bahawa semuanya berlaku atas kehendak Allah, tapi tidak dinisbah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perintah dan suruh, bahkan dia larang manusia kufur. Allah melarang manusia kufur. Allah memerintah manusia itu sembah dia dan melarang jangan mengkufurinya. Lalu berlaku kekufuran. Di akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan jangan menisbahkan kekufuran, kesyirikan kepada Allah kerana Allah tak perintah. Tapi apabila dia berlaku, dia tak kehendak Allah. Cuma berlaku tanpa dengan mahabbah, cinta dia. Berlaku tanpa ada kasih itu. Tetapi apabila seseorang melakukan kebaikan, maka kehendak Allah itu berlaku dengan kasihnya, cintanya kepada orang yang melakukan kebaikan. Itu di sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu Nabi menyebut wasyarru laysa ilaik, tidak boleh dinisbahkan segala kejahatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku atas kehendak Allah, takdir. Tetapi nak kata ini perintah Allah, tidak. Wa ana bika wa ilaik, aku ini ya Allah, bika, bermula daripadamu, maknanya penciptaan. Bahkan segala-galanya yang menghidupkan, yang memberi nyawa, tidak lain Allah Subhanahu wa taala. Semua bermula daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaik, dan aku akan kembali padamu ya Allah. Tabarakta wa ta'ala, Maha sucimu ya Allah, Maha tinggimu ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon keampunan kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat kembali kepada Nabi Rasulullah. Apabila Rasulullah membaca al-isti'adzah, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca surah Al-Fatihah dan beberapa lagi ayat surah yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun rukuk, kata Sayyidina Ali. Dalam rukuknya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma laka raka'tu wa bika aslamtu wa bika amantu wa bika aslamtu khashi'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa asabi. Ya Allah, hanya kepadamu saja aku rukuk. Mana rukuk ni tunduk. Mustahil sifat Tuhan kita juga ada tunduk kepada makhluk yang tidak ada. Melainkan hamba lah, makhluk dah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu dalam solat diperintah tunduklah kamu setelah kamu berdiri. Namanya rukuk. Allahumma laka raka'tu, maka rukuk itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka rukuk itu adalah
rukuk itu kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala pada niat untuk beribadah, maka itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa bika aslamtu. Maknanya, ya Allah, kepadamu aku beriman, aku berserah diri. Khasha'alaka sam'i, aku menundukkan juga pendengaranku, penglihatanku, wa mukhi, otak ni ke rukuk itu terlibat pada bahagian anggota kepala kita. Wa azmi, waktu rukuk juga Rasulullah mengkaitkan juga tulang belulang dia. Wa asabi, dan juga urat saraf, otot ni juga mesti tunduk kepada Allah. Maknanya ini hakikatnya solat. Waktu rukuk, maka solat itu apabila rukuk bukan sekadar ta'rifnya menundukkan gitu tubuh kita, badan kita, akan tetapi sebenarnya hakikatnya rukuk itu yaknilah membawanya diri kita itu kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pemikiran kita pun perlu ditundukkan hanya untuk Allah. Penglihatan, pendengaran ditundukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangun pada rukuk, i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang memuji dia. Lalu kata Sayyidina Ali, Rasulullah meneruskan lagi munajat, Allahumma rabbana lakal hamd mil'a as-samawati mil'a al-ard wa mil'a bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, segala pujian hanya bagimu, satu pujian yang memenuhi langit dan juga bumi. Perhatikan munajat Rasulullah. Dan satu pujian yang memenuhi apa di antara keduanya, dan satu pujian yang apa yang kau kendaki setelah daripada itu. Itu munajat Rasulullah ketika mana dia i'tidal. Lalu Rasulullah pun sujud. Kata Sayyidina Ali dalam sujud Rasulullah, Nabi pun baca, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah sahih riwayat dari Imam Muslim pada lafaz yang ini. Aku membawa akan sujud wajahku. Wajah adalah bahagian yang paling mulia di antara anggota-anggota kita. Lalu kita hina dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ketundukan itu. Kerana hamba adalah seorang yang hina di hadapan Allah, seperti mana hamba itu semua fuqara, fakir. Antumul fuqara ila Allah. Bagaimana keadaan kamu? Kamu semua fakir kata Allah. Bagaimana keadaan kamu? Hakikat kamu, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kamu semua lemah. Lalu waktu kita sujud, itu yang dibacanya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, hanya kepadamu aku menyerahkan diriku bulat-bulat padamu. Sajada wajhi, maka telah aku membawa sujud ini akan pada wajahku. Lilladhi, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, menciptakan wajah. Wa sawwarahu, yang membentuk wajah. Wa syaqqa sam'ahu, yang membuka pendengaran dan juga basar dan juga penglihatan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha indahnya Allah, maha mulianya Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan akan makhluk ini dengan sebaik-baik kejadian. Itu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sayyidina Umar antara zikir dia adalah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dibaca walaupun belum lagi turunnya Quran, ada ayat dalam muka surat pertama surah Al-Mu'minun juzuk yang ke-18, Allah menyebut tentang kekuasaan yang menciptakan manusia. Yang terakhir, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat itu belum turun lagi, surah permulaan surah Al-Mu'minun. Di lidah Sayyidina Umar zikirnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin, sehingga Allah menurunkan Quran melalui zikirnya Sayyidina Umar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa maksudnya di sini? Lidahnya Sayyidina Umar itu ada kena dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata Sayyidina Umar, ada beberapa pendapatku menyebabkan wahyu turun. Antaranya adalah, ya Rasulullah,
Ini maqamnya bapa kita Ibrahim. Itulah maqam Ibrahim, bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Dia pijak atas batu tu. Boleh tak kita jadikan tempat untuk musalla, untuk tempat solat? Setelah kita tawaf ya Rasul, Nabi diam. Tak lama kemudian turun Jibril, turun ayat, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat solat. Lalu turunnya ayat melalui lidah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, aku melihat umat Islam solat dalam keadaan mabuk ya Rasul. Ada juga sampai ketuk kepala orang, darah kepala dia sebab mabuk ni pasal. Ya Rasul, moga Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan bagi itu untuk minum arak ya Rasul. Nabi dia, ini urusan Allah Taala, urusan wahyu. Lalu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Turun ayat, tak boleh solat kalau sekiranya dalam keadaan mabuk. Bahkan nak solat nak minum dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Sayyidina Umar kata bahawa saya tidak boleh juga. Sebab orang dah ada orang pecah kepala kerana mabuk ni pasal gaduh dalam keadaan mabuk, pukul kawan tu. Antara cerita yang masyhur dengan sahabat antara Sa'd bin Abi Waqqas, diketuk orang kepala ni, darah, mengadu ke Rasul sebab orang tu mabuk. Turun ayat Quran, innamal khamru wal maisir, bahkan sampai akhir pada ayat, maka arak pun diharamkan daripada lidah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya apa? Kerana hubungan yang Sayyidina Umar dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah hubungan kita dengan Al-Quran, menyebabkan dia ahlul Quran. Fikrah dia fikrah Quran, disebut sebagai ahlul furqan. Furqan seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, in taj'alullah furqan, sekiranya kamu itu intaqullah, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kamu furqana. Akal kamu ni adalah akalnya Quran. Kamu melihat dengan Quran, kamu berbicara dengan Quran, bahkan kamu bermunajat pun dengan Quran. Kita rukuk, Allah berfirman warka'u, kita sujud, wasjudu, kita berdiri, wa qumu lillahi qanitin, kita bertakbir, wa rabbaka fakabbir, lalu kita bertasbih, fasabbih, baca Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Lalu ada hubungan kitab Allah dengan salat. Lalu salat tadi dihubungkan dengan kitab Allah seperti mana kita salat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Menunjukkan apabila baginda Rasulullah dia dalam keadaan rasa susah, Nabi pun solat 2 rakaat, Nabi baca ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui sabar kamu, solat kamu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama orang-orang yang sabar. Sebab orang yang sabar itu pahalanya bi ghairi hisab, dia tidak adanya satu penghujung, pahala dia berjalan terus. Kita sabar, kita itu ada had, tapi pahala orang yang sabar itu sendiri Allah bagi tidak ada had, terus menerus bi ghairi hisab. Jadi inilah munajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ketahui. Bahkan dalam banyak kita zikir, dalam kita al-azkar, bahkan beberapa lagi kita pengajian salat, lalu kita carilah, bacalah, inilah munajatnya Rasulullah. Dan perlu juga kita bermunajat dengan Allah seperti mana munajatnya baginda Rasulullah, kerana kita mengakui huswatun hasanah kita di dalam salat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tandanya kita mencintai baginda Rasulullah melalui yang ini, menyebabkan Rasulullah juga mencintai kita kerana yang ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman ilmu kepada kita. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi